Contoh di taman kita ada mesyuarat, ataupun di lorong kita ada meeting nak pilih siapa jadi ketua lorong ataupun pengurusi lorong kita kan, maka kita nak calonkan orang tu, apabila kita pilih kita kena tengok dua aspek ini. Ada aspek kuat dan juga amanah. Apa dia? Begitu juga di peringkat masjid, negeri dan negara. Ini yang diajar, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa kata Nabi. Hadis ini dibawa oleh pengarang ialah hadis di dalam Sahih Muslim yang bernombor 1825 dalam Sahih Muslim. An Abi Zar qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni qala fadaraba biyadihi ala mankibi summa qala ya Aba Dzar innaka da'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha. Apa dia maksud dia? Hadis ni hadis Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar. Abu Zar ni nama besar lah, seorang ahli ibadah yang sifatnya tawadhu, sifatnya rendah diri. Abu Zar Al-Ghifari. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Tuhan tidak melantik aku menjadi pemimpin? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku dengan tangannya dan bersabda, wahai Abu Zar, sesungguhnya aku lihat engkau adalah lemah, sedangkan kepimpinan itu adalah amanah, kata. Dan ia di hari kiamat nanti adalah satu kehinaan dan penyesalan, melainkan mereka yang memegangnya dengan haknya dan menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. Hadis Sahih Muslim nombor 1825. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Abu Zar Al-Ghifari. Nabi ini satu kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kenal para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni kenal. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak pilih siapa jadi pemimpin je gitu, kita kenal kawan kita ni. Ini kaki lok-lok ke, ni boleh percaya ke, ini jenis sembang kuat je, tak boleh buat kerja. Yang ni okey, dia boleh buat kerja, tapi jenis diam ni kan. Tapi buat kerja bagi dia bagus. Yang ni cakap je, cakap begitu begini, macam cerita cembes saja. Tapi bila bagi dia buat kerja tu lah macam-macam alasan. Kerja tak siap kan. Cerita orang, komen orang, bagi dia nombor satu. Kalau cerita buat komen orang, bagi dia tukang komen orang, gini tak kena, ini tak kena, ini tak kena. Dia je lah yang betul, ramai kan. Jadi kita mengenali kawan-kawan kita, sekeliling kita, adik-beradik, anak-beranak kita, sahabat taulan kita kenal. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dengan para sahabat ni dia kenal. Tambah pula Nabi ni dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dikenal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Abu Zar Al-Ghifari ni, dia ketika mana zaman dia sebelum dia masuk Islam dan dia nak masuk Islam lagi, zaman dia di Mekah lagi, Abu Zar ni bila dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dakwah Nabi ni jenis dakwah siriah, dakwah sembunyi-sembunyi, bukan jenis terang-terang. Ni zaman awal Nabi berdakwah. Abu Zar ni antara yang awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar ni dia ni qati'at tariq. Orang yang hebat, ada kelebihan, kepahlawanan dia ada. Dulu samsing tu sebelum Islam tu. Jadi bila dia masuk Islam, Nabi pesan dekat Abu Zar ni. Abu Zar ni Nabi pesan, wahai Abu Zar, bila kamu dah terima dakwah aku ni, dah terima Islam, dah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ni pesuruh Allah, maka Nabi dia pesan pada Abu Zar, jangan, sebab masa itu zaman dakwah Syriah sembunyi-sembunyi, jangan bising-bising dekat Mekah tu kan, jangan bising-bising, nanti dia akan menimbulkan masalah.
Maksudnya ketika itu kafir Quraisy ni dia tengah riki je, tengah buat tengok je mana Nabi ni kan, mana dia berdakwah, kat mana apa yang dia sampaikan, berapa tarik bawa kepada agama baru. Jadi orang kat Mekah tu sentiasa tengah memerhati musyrikin Mekah. Jadi Abu Zar ni walaupun Nabi dia pesan, dia kata jangan diiklankan keislaman dia tu, biar secara sembunyi-sembunyi peringkat awal. Tapi jenis nama Abu Zar ni, Abu Zar ni jenis dia outspoken, jenis dia nak buat tu dia buat. Jenis Abu Zar Al-Ghifari ni. Jadi bila dia dah Islam tu, dia pergi dekat Kaabah. Dia pergi dekat Kaabah dan dia mengiklankan keislaman dia. Dia tunjukkan pada musyrikin Mekah, orang kafir Mekah, dia dah terima dakwah Nabi, dia dah masuk Islam. Apa lagi? Musyrikin Mekah bila dapat tahu je Abu Zar tu tengok ikut Nabi, memang kena belasah rapat lah. Kena tangkap, kena belasah, kena pukul. Sehingga Nabi dah pesan tu, tapi dia jenis tak boleh. Bila dia tahu benda ni betul, dia pernah Nabi, Allah ni Tuhan yang satu kena sembah, tak boleh sembah berhala-berhala al-asnam, ni betul. Dia kena outspoken, dia kena tunjukkan dia tu Islam. Dia berani gitu, walaupun dapat tentangan Nabi dah ingatkan jangan buat gitu, tapi dia tetap. Jadi Nabi kenal Abu Zar ni, orang dia macam tu, kan. Kemudian bila mana Nabi SAW berada di Madinah, ialah Nabi ni sebagai ketua agama, ketua pentadbiran negara. Jadi Nabi SAW ni ramai para sahabat ni yang diberikan portfolio tugas masing-masing, kan. Yang ni jadi bahagian ini, yang ni jadi gubernur kat sini, yang ni Nabi hantar pergi sini berdakwah sini, ini hantar ke sini, ini hantar ke sini. Jadi Abu Zar ni dia tengok Nabi ni, Nabi ni sahabat-sahabat lain semua masing-masing ada portion, yang ni hantar ini, dia rasa macam aku ni kenapa Nabi tak lantik dia ada perasaan itu pada diri kita. Dia rasa dia nak rasa aku ni okey apa, bagus kan, dia rasa diri dia okey. Abu Zar ni memang bagus tuan-tuan. Tuan-tuan baca sejarah Abu Zar ni, dari sudut ibadah dia orang tak ada lawan. Memang hebat dia sudut ibadah dia, orang tak ada lawan. Dia Abu Zar Al-Ghifari ni, amal ibadah dia untuk diri dia memang perform perfect 100%. Tapi dia boleh buat untuk diri dia. Kalau ibadat yang dia buat tu dia untuk apply pada orang lain, itu perlu pertimbangan yang lain. Untuk diri dia okey. Kita ni tuan-tuan masing-masing, diri kita lah masing-masing. Kita ni Allah Ta'ala beri kekuatan yang berbeza-beza. Ada orang yang kuat dengan puasa dia boleh puasa tiap-tiap hari pun boleh nak puasa. Puasa. Tapi kalau buat misalnya subuh orang memang fail aja. Pukul 7, 7.30, pukul 8. Puasa okey. Ada Allah Ta'ala beri kekuatan macam tu. Ada orang jenis semayang malam. Semayang malam. Muka tiap-tiap malam dia qiyam dia tak ada masalah. Tapi dia ada masalah tempat lain pula, ibadat lain. Ada orang ni Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia ni jenis ada duit, infak, pantang dengar minta derma, bagi kan. Duit ni tak berkira macam air. Tapi kau ajak ke masjid, Allah, aku ke masjid ni dia kata kan, aku ke masjid ni. Tapi cerita kalau ada orang minta derma dia tak berkira duit. Allah Ta'ala bagi setiap orang tu ada beza-beza dia, kekuatan masing-masing. Begitu juga Abu Zar ni, dia suruh ibadat dia sendiri. Dia bukannya orang kaya, biasa-biasa je, tapi dia ada kelebihan pada dia dan dia kemana. Jadi dia ni bila dia tengok para sahabat yang lain ni masing-masing, Nabi lantik jadi gubernur sana, jadi pembesar sana sini, dihantar jadi delegasi pendakwah. Dia ni tak diangkat oleh Nabi SAW, jadi pemimpin. Jadi satu hari dia jumpa Nabi, Abu Zar ni. Itu yang dia kata tu. An Abi Zar radhiyallahu anhu qala qultu. Satu hari dia datang jumpa Nabi. Dia sendiri cakap. Abu Zar ni dia cakap, dia kata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, dia kata. Wahai Rasulullah, kenapa tak lantik aku ini jadi pemimpin? Jadi dia minta, dia tengok orang tu lantik, orang ni lantik. Aku ni apa tak layak, teruk sangat dia kan. Nabi dia kenal lah Abu Zar, dia kata. Kemudian apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Qala fadaraba biyadihi. Lalu Rasulullah SAW memegang bahu
bahu Abu Zar Al-Ghifari dengan tangannya, biadi ala mankibi summa qala. Kemudian apa kata Abu Zar? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, kata Nabi, innaka dha'ifun, wahai Abu Zar, sungguhnya aku melihat engkau ini lemah. Jadi Nabi nampak kau ni bukan untuk jadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin kau ni dari segi kelayakan dia tu kurang sikit. Bukan tak boleh, boleh. Tapi nak angkat jadi pemimpin ni untuk mentadbir orang lain, dia pemimpin, kita mengurus orang lain. Mengurus masyarakat, mengurus orang kampung, mengurus masjid, banyak pengurusan, mengurus keuangan, banyak benda yang diurus. Innaka ta'ifun. Nabi nampak pada Abu Zar ni, engkau adalah lemah, dia kata. Kemudian kata Nabi SAW, wa innaha amanatun. Kata Nabi, sedangkan kepimpinan itu merupakan satu amanah. Kepimpinan itu merupakan satu amanah, satu tanggungjawab yang besar yang perlu dilaksanakan. Itu yang pertama. Dia ada amanah. Kemudian kata Nabi SAW, wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kepimpinan itu, kepimpinan yang kamu tanya, yang kamu nak jadi pemimpin itu, kata Nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok, dia akan apa? Dia akan jadi satu khizyun, iaitu satu kehinaan. Akan jadi satu kehinaan. Wa nadamah, dan juga satu penyesalan. Kata Nabi SAW, illa, melainkan man akhazaha bihaqqiha, kata Nabi, melainkan mereka yang memegang amanah itu, memegang kepimpinan itu, memegang tanggungjawab itu, bihaqqiha, dengan memberikan hak-hak yang sepatutnya, yang sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, pemimpin yang selamat itu, wa addallazi alaihi fiha, dan menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. Yang pertama, kata Nabi, pegang dengan hak yang sebenar. Yang kedua, Nabi sebutkan pemimpin tu ialah addallazi alaihi fiha, menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut. Ada dua perkara ini yang disebut oleh Nabi ni, baru dia tidak menjadi pada hari kiamat khizyun wa nadamah. Dia tak menjadi satu hina, dia tak menjadi satu penyesalan. Dan Abu Zar ni, bila Nabi sebut itu, dia terasalah, aku ni tak layak lah. Takut dia ni, kalau Abu Zar ni jadi pemimpin, dia akan letak undang-undang dia. Pernah satu ketika mana zaman Sayyidina Osman bin Affan, jadi khalifah. Ketika itu orang tengah ada perbincangan lah dekat parlimen Sayyidina Osman bin Affan tengah membincangkan tentang isu zakat. Tentang itu zakat, bagaimana, berapa banyak nak ambil, lepas tu nak ambil daripada rakyat ni banyak mana yang nak disimpan, duit-duit cukai, bagaimana. Abu Zar Al-Ghifari, dia ada lagi pada waktu itu, dia masih hidup lagi. Bila bincang-bincang tu, ialah yang ni, yang A kata gini, yang B kata gini. Ini masing-masing beri pendapat. Jadi keputusan nak diputuskan tentang kerajaan nak ambil banyak mana yang perlu diinfakkan oleh rakyat ni, tak ada kata putus. Kemudian pada ketika itu para sahabat pun ada, dia kata, wahai Osman bin Affan, wahai Sayyidina Osman, wahai Khalifah, kenapa kita tak ambil pandangan Abu Zar Al-Ghifari? Kan? Sebab dia sahabat besar juga, nama yang besar. Apa kata kita jemput dia dalam kabinet kita, ambil pandangan dia, tengok bagaimana pandangan dia, orang yang hebat. Maka Sayyidina Osman bin Affan pun, Sayyidina Osman ni jenis orang cool, dia relax, tenang kan. Dia orang pendapat, okey. Dia kata, kalau gitu tak apa, kita panggil Abu Zar. Panggil Abu Zar Al-Ghifari, duduk dalam kabinet Sayyidina Osman, bincang, ceritakan apa masalah dia. Tanya Abu Zar, wahai Abu Zar, apa pendapat kamu? Bagaimana, berapa banyak yang rakyat ni kena keluarkan duit cukai, zakat ni, pembahagian ni macam bagaimana yang sesuai? Maka Abu Zar Al-Ghifari, dia punya cara dia berfikir, mentaliti dia kata, kalau bagi dia kata
duit yang perlu ada pada seseorang itu hanyalah untuk dia makan pada hari itu aja. Hari itu punya duit, dia kerja katakan hari itu dapat duit untuk hari itu je dia makan. Lebih itu semua kena bagi pada kerajaan. Gitu. Cara dia tak ada simpanan. Yakin dia tu, ilmu yakin, keyakinan dia tinggi. Dia yakin dengan Allah SWT, rezeki Allah Ta'ala bagi tu dia simpan untuk hari tu je. Maksudnya untuk simpan-simpan ni tak ada. Lebih tu semua bagi pada kerajaan. Cara dia berfikir. Kemudian para sahabat dengan tabi'in tu boleh dengar, ini lagi berat ni. Maksudnya cara dia, untuk dia Abu Zar amalan dia okey. Untuk dia sendiri sampailah dia ni ketika mana dia mati di padang pasir semua kan, dengan isteri dia. Panjanglah cerita tentang dia tu, sifat dia tu. Sahabat boleh dengar idea pada Abu Zar tu, kata agak ekstrim sikit idea pandangan sedemikian. Sedangkan sebenarnya kita perlu tengok pada masyarakat apabila menjadi pemimpin ni, dia kena tengok seluruh angle. Kemampuan tu start bermula daripada orang paling rendah sampai orang paling tinggi. Kemampuan yang berbeza-beza perlu dinilai. Okey, kita tengok ulasan daripada pengarang. Yang pertama dia kata, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita 3 perkara. Ada 3 perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan dalam hadis ini. Itu. Perkara pertama ialah kepimpinan itu bukanlah suatu perkara yang boleh diminta-minta. Sebab ini Abu Zar dia minta. Dia kata, ala tasta'miluni ya Rasulullah, kenapa tak lantik aku ni menjadi pemimpin. Satu yang diajar ialah kepimpinan itu bukan satu perkara yang boleh diminta-minta. Tak boleh kita nak minta menjadi pemimpin. Dalam hadis ini disebutkan. Kemudian perbuatan meminta jawatan ini seakan melihatkan kecenderungan seseorang yang berkehendakkan dunia. Perbuatan meminta jawatan seakan melihatkan ada kecenderungan seseorang yang berkehendakkan dunia, kata pengarang dalam ulasan dia. Kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang syarat kepimpinan. Apa dia syarat kepimpinan? Iaitu seorang pemimpin itu mestilah, yang pertama, ada kuat, ada kekuatan. Kemudian dan amanah. Satu kuat, yang kedua dia ada amanah. Dan yang ketiga, pemimpin yang gagal melaksanakan amanah dengan baik, mereka akan ditimpa kehinaan dan penyesalan di akhirat kelak. So ada 3 poin besar. Pertama, boleh kita faham kata pengarang dan ulasan dia, nak jadi pemimpin ni tak boleh diminta-minta. Tak boleh dia minta. Contohnya kita nak pilih nazir, nak pilih pengerusi AJK dia minta, lantiklah aku jadi nazir, lantiklah aku jadi SU, lantiklah aku jadi bendahari. Kalau ada orang sendiri dia offer diri dia tu, maka pertimbangan tu kena ditengok sikit. Kalau tengok dalam hadis ni, konteks hadis ni, sebab apa dia minta kan, kena tengok dia ada kepentingan di sebaliknya ke atau bagaimana. Tu Nabi dia tak bagi kalau orang minta. Yang pertama. Kedua, kita kena tengok syarat untuk jadi pemimpin tu, dia perlu ada kuat dan juga amanah. Kuat dan amanah. Dan yang ketiga, kalau gagal pemimpin itu melaksanakan amanah dengan baik, maka itu yang Nabi sebutkan khizyun wa nadamah. Dia merupakan satu kehinaan dan juga penyesalan pada hari akhirat kelak besok. Okey. Kemudian yang kedua, kata pengarang, komen pengarang dia kata, sebahagian ulama hadis melontarkan persoalan berhubung hadis ini, iaitu mengapa Rasulullah memberikan peringatan ini kepada Abu Zar. Mengapa Abu Zar dikatakan lemah, sedangkan riwayat sirah menunjukkan Abu Zar adalah seorang yang kuat dari aspek fizikalnya. Maksudnya fizikal dia sihat, dia kuat, kan? Bagus, ibadat dia bagus. Kenapa sedemikian? Sebab apa yang tadi saya dah sebutkan, adanya Abu Zar ni pada mula Islam dia tu, Nabi dah pesan pun dia duk langgar, walaupun dia hebat fizikal dia sehat semua, tapi dia ada kecenderungan dia sendiri, cara dia berfikir tak ikut arahan Nabi.
Yang ketiga kata pengarang, Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang berkemahuan tinggi dan berjiwa kental. Dia ada sifat Abu Zar ni, dia ada keinginan dia yang tinggi, kemudian berjiwa kental. Yang mana tak semua orang dapat follow cara dia. Cara dia ibadat, keyakinan dia. Dia untuk jadi pemimpin ni, dia kena ambil kira orang daripada selemah-lemah orang sampai sehebat-hebat orang. Tapi kalau bagi dia punya keputusan, contohnya macam duit nak keluar tadi, dia kata hari ni je punya kerja, duit hari ni, besok ada lebih je bagi pada kerajaan politik itu. Jenis orang hebat macam dia okey, tapi bagi orang lain yang lemah tak sesuai dengan hukum sedemikian. Itu yang dia katakan, yang berkemahuan tinggi dan juga berjiwa kental. Sebelum memeluk Islam, Abu Zar telah bermusafir untuk mencari kebenaran. Abu Zar telah dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah memeluk Islam, baginda menyarankan kepada Abu Zar supaya menyembunyikan keislaman beliau. Tetapi keberanian Abu Zar melangkaui nasihat ini. Abu Zar mengumumkan keislaman beliau, lalu dipukul oleh Quraisy beramai-ramai di kota Mekah. Ini hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada riwayat menyebutkan bagaimana Abu Zar tu dia tak dengar nasihat Nabi. Sebab apa tadi? Dia jiwa dia kental, jenis berani kan. Nabi kata jangan, dia buat juga. Walaupun dah dapat tegahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata pengarang, ketika dalam perang Tabuk, Abu Zar radhiyallahu anhu telah tertinggal jauh di belakang kerana untanya yang perlahan. Abu Zar ni bukan jenis orang kaya berada sangat, dia jenis biasa-biasa je. Jadi kenderaan dia pun tak kuat mana, tak sama macam kenderaan sahabat-sahabat yang lain. Jadi bila perang Tabuk ni jauh tuan-tuan, daripada Madinah tu nak ke Tabuk, ke utara, ke atas sana tu, dah nak masuk ke Jordan dah. Tabuk ni berapa? Saya rasa dah 400-800 km daripada Madinah ke atas lagi. Daripada Madinah tu nak pergi ke Al-Ula dekat Madain Saleh tu dalam 400, Tabuk lagi separuh ke atas lagi 800 km dekat ke Tabuk. Ada airport sana ke Tabuk. Dan biasanya kalau Tabuk ni musim sejuk, dia memang dah ada turun salji dah. Tuan-tuan sekarang ni dah boleh kalau orang pergi Saudi ni, kalau pergi umrah tu, pergi ziarah tu, dia dah boleh pergi merata. Boleh ambil flight pada sini, turun dekat Tabuk terus. Flight pada Malaysia, turun Madinah, turun pergi Tabuk. Tabuk jalan sana, lepas tu naik kenderaan pergi ke Madain Saleh. Tengok bagaimana batu-batu yang diukir-ukir zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam yang dibinasakan. Baru turun ke Madinah, dah boleh dah. Sana salji, kemudian sejuk ada salji sana. Jadi ketika dalam perang Tabuk tu, Abu Zar radhiyallahu anhu dia ni tertinggal jauh di belakang kerana untanya perlahan. Menurut riwayat, Abu Zar lantas meninggalkan untanya lalu berjalan kaki memikul segala bekalan dan kelengkapan perangnya dalam perjalanan yang jauh dan panas. Ketika tentera muslimin ternampak bayang-bayang seorang lelaki yang mengekori mereka, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, kun Abu Dzar. Falamma ta'ammalahu al-qaum qalu ya Rasulullah huwa wallahi Abu Dzar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima Abu Dzar yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yab'athu wahdah. Moga-moga mudah-mudahan itu adalah Abu Zar. Apabila kaum muslimin memerhatikannya, mereka pun berkata, wahai Rasulullah, demi Allah itu adalah Abu Zar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, moga Allah merahmati Abu Zar. Dia berjuang seorang diri, meninggal seorang diri, dan akan dibangkitkan seorang diri. Ini disebut dalam Ibnu Hisham Sirah Nabawiyah. Kisah ini dinilai hasan oleh Ibnu Kathir. Perangai jenis Abu Zar ni. Abu Zar ni dia seorang-seorang, ketika mana perang Tabuk tu dia bawa kenderaan lemah. Kenderaan tu tak kuat, dia tinggalkan unta tu, dia bawa semua, dia angkut semua barang-barang dia. Sampai peringkat dia tu. Dan bila sahabat semua nampak,
Dan Nabi SAW sebut macam mana keadaan Abu Zar ni. Abu Zar ini dia yamshi wahdah. Dia ni kalau hidup memang hidup seorang-seorang. Dia seorang-seorang. Maksudnya kalau dia nak hidup dengan orang jadi pemimpin tu kurang sesuai. Yamshi wahdah. Dan akhirnya dia ni wayamu tu wahdah. Dia mati seorang. Disebutkan bahawa dia pergi dengan isteri dia ke tengah padang pasir. Adalah satu tempat jauh sikit daripada Madinah, dan akhirnya dia meninggal di situ. Wayab'athu wahdah. Dan Abu Zar ini dia ni juga akan dibangkitkan dalam keadaan seorang-seorang. Itu Nabi sebut kan. Sedemikian itu. Lihatlah sifat independen serta berjiwa kental lelaki yang bernama Abu Zar ini. Dia memang hidup seorang-seorang. Untuk diri dia okey. Amal ibadat dia okey. Tapi untuk dia jadi pemimpin, dia tak sesuai. Jenis orang macam ni. Walaupun sebenarnya dari sudut ibadat, di sudut amal kendiri diri di sini memang baik. Orang-orang tak boleh lawan dengan dia. Okey. Kemudian yang kelima kata pengarang, namun seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, apabila Abu Zar meminta untuk diberikan jawatan, Rasulullah SAW mengatakan bahawa Abu Zar adalah seorang yang lemah. Apa yang dimaksudkan dengan lemah di sini? Apabila Rasulullah SAW mengatakan Abu Zar adalah seorang yang lemah dan tidak kuat, jelas kelemahan yang dimasukkan di sini bukanlah kelemahan fizikal, kerana Abu Zar tidak hirau dipukul di awal keislaman beliau di Mekah. Malah Abu Zar mampu berjalan seorang diri dengan memikul beban dalam perjalanan yang panas dan jauh ketika berlakunya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni tengah perang, musim panas kita. Harus kita ingat bahawa dalam perang Tabuk lah Allah menegur Ka'ab bin Malik kerana tidak turut serta dalam peperangan yang panas dan jauh perjalanan itu. Jadi kalau kita tengok Abu Zar ni bukannya dia lemah, fizikal dia kuat. Fizikal dia kuat, kesihatan dia kuat, dia kata. Jadi apa ini maksudkan dengan lemah dekat sini? Yang Nabi sebut innaka da'ifun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ini maksudkan dengan lemah di sini? Melihat kepada nas hadis dan beberapa riwayat berhubung Abu Zar, beberapa kesimpulan boleh dirumuskan. Barangkali kata pengarang yang dimaksudkan dengan lemah di sini adalah kelemahan dari aspek ketajaman fikiran kepimpinan. Bagaimana Abu Zar ini dari sudut ketajaman fikiran kepimpinan dia kurang. Sebab pemimpin ini dia kena tajam cara dia berfikir. Dia kena menilai dari semua aspek, semua angle. Dia tak boleh tengok aspek diri dia je yang hebat, yang kuat, tapi dia kena tengok orang yang lemah, orang yang tidak ada kemampuan, yang ada kelebihan, begitu begini. Dia kena boleh deal dengan semua bahagian. Dia kata, ini dapat dilihat ketika Abu Zar mendedahkan keislaman beliau yang boleh memberi ancaman kepada pengikut Islam yang baru, bahkan untuk diri beliau sendiri. Tengok bagaimana Abu Zar ni cara dia berfikir. Kata pengarang disebutkan, bila mana Abu Zar ni dia menzahirkan keislaman dia, walaupun nampak dia tu hebat, bila dia katakan dia nampaklah kental, hebat, berani, dia katakan dia tu Islam semua kan. Jadi orang kafir, apa orang kafir buat? Orang kafir pukul dia. Tapi yang ni dikatakan ketajaman fikiran kepimpinan. Impact dia apa? Impact boleh dia buat gitu, kesan dia nak jadi pemimpin, dia kena ambil kira yang positif, yang negatif, yang tersurat, yang tersirat, kena ambil kira jadi pemimpin. Impact negatif dia, pertama diri dia kena pukul dengan musyrikin Mekah, kena pukul teruk, satu. Kedua, dia akan memberi impact kepada pengikut Nabi yang lain, orang lain yang baru masuk Islam, orang yang lemah, yang tak kuat, yang baru masuk Islam. Jadi orang musyrikin Mekah ni semakin mengambil tindakan terhadap ramainya orang Mekah ketika itu yang memeluk Islam, menyebabkan pengikut Nabi SAW dia jadi risau, jadi takut, disebabkan apa yang dibuat oleh Abu Zar. Tu pemimpin, dia boleh berfikir dengan angle yang lebih besar. Kemudian yang ke-8, poin yang ke-8 disebutkan oleh pengarang ni, dia bawakan kalam. Al-Imam Az-Zahabi dalam perkara ini mengakui bahawa Abu Zar adalah orang yang mempunyai fizikal yang kukuh. Namun dari aspek kepimpinan, Abu Zar dilihat tidak sesuai untuk dilantik. Baginda melihat sifat Abu Zar yang sangat zuhud akan memberikan kemudaratan
sekiranya beliau mengatur dan menguruskan harta anak yatim. Dibimbangi, anak yatim akan dilatih menjadi zuhud seperti beliau dengan sifat keras beliau sendiri. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Abu Zar ni dia zuhud. Dia zuhud, takut dengan sifat zuhud dia tu, rendah diri dia tu. Kalau dia ni diberikan satu-satu tugasan, contohnya mengatur, mengurus harta anak-anak yatim, dia akan train anak yatim tu jadi macam dia. Jenis orang zuhud, dari tak ambil itu, tak ambil ini, hidup tu jadi susah. Jadi bimbang kalau dia ni mengurus anak-anak yatim, akan dilatih jadi zuhud seperti dia, dengan sifat yang keras yang ada pada diri dia. Itu yang ke-8. Ini disebut oleh Az-Zahabi di dalam Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian yang ke-9 kata pengarang, jadi kelemahan yang dimasukkan di sini tidaklah semestinya kelemahan fizikal. Bahkan dalam situasi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkannya sebagai kelemahan kepimpinan dalam mengatur masa depan organisasi, kelesuan buah pikiran dalam menghadapi cabaran semasa, serta kekurangan dalam mengendalikan keperluan urus tadbir sesebuah kaum. Jadi ada 3 perkara yang disebutkan oleh pengarang kat sini. Kelemahan kepimpinan dari aspek apa? Mengatur masa depan organisasi. Dia tak ada pada Abu Zar ni. Dia tak boleh tengok jangka masa panjang tu bagaimana yang dipimpin tu nak jadi macam mana. Dia tak nampak. Kemudian kelesuan buah pikiran. Dia tak boleh nak fikir lebih daripada rangka yang ada pada diri dia. Kemudian kekurangan dalam mengendalikan keperluan urus takbir sesebuah kaum. Dia dengan diri dia aja. Dia jenis, dia tak boleh deal dengan orang lain. Jadi ada orang macam ini. Dalam kalangan kita ada kita tengok kawan-kawan kita ni yang bagus dari sudut ibadat dia. Semayangnya tiap-tiap waktu datang, puasanya pun dia buat, infaknya pun ada, sunat rawatib pun ada, qiyam malam. Kita tengok orang ni bagus. Jemaahnya bagus, cakapnya bagus. Tapi dia ni kita nak angkat jadi pemimpin pun kurang sesuai. Ada tuan-tuan ya. Dan kalangan kita ramai dengan jenis macam ini. Dan dia ni pun kalau lantik kadang-kadang dia tak nak. Sebab dia tahu kemampuan dia. Jadi apabila kita nak melantik pemimpin, kita kena tengok. Kita kena tengok angle ni, kita kena tengok. Kalau orang macam ni kita lantik dia jadi pemimpin, boleh, tak ada masalah. Tapi dia duduk atas nanti jadi macam tu lah. Diam kan, macam tak bergerak. Dia tu baik. Dia tu baik. Orangnya baik, orangnya beradab, sopan. Tapi bila kena tengok dia mengurus, dia tak mampu mengurus dengan baik. Sebab itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan pemimpin mestilah kuat dan juga amanah. Amanah ni macam Abu Zar Al-Ghifari ni memang amanah lah. Maksudnya dari kuat dia nak mengurus, nak berfikir tu dia kurang. Dan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan ini kalau amanah tu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, kalau kita salah pula pilih, bukan orang yang sepatutnya. Kadang-kadang dia problem berlaku, orang yang baik-baik ini dia boleh juga memimpin tapi jenis diam, jenis tawaduk, jenis low profile, dia boleh memimpin kan. Dan kita nampak dia ni ada talent untuk memimpin, dan tapi kita tak angkat dia jadi pemimpin. Sebab itu kita kena mengenali orang yang diangkat jadi pemimpin. Kemudian kita tengok dari satu angle lagi, orang nak jadi pemimpin ni pula yang beria. Dia ni angkat diri dia, tunjuk dia best, tapi kita tahu sebenarnya dia ni bukan bagus sangat kan. Jadi kita kena berhati-hati ketika mana kita nak memilih pemimpin. Kena kita pastikan pemimpin tu sifatnya amanah dan dia mampu untuk memimpin. Mungkin dari aspek agamanya tak berapa kuat sangat. Ada orang macam tu. Dia ni jenis kalau nak semayang ikut memang ada soft pertama, takbiratul ihram pertama dengan imam. Dia bukan jenis orang macam tu. Dia ni jenis orang jenis masbuk je kan. Tapi dia mengurus bagus. Jadi kalau untuk jadi pemimpin, untuk mengurus, dia tu boleh diangkat. Tidak menjadi masalah. Janganlah ambil yang jenis tak semayang pula. Itu je masalah lah. Sebab orang ni dia berbeza-beza. Ada kekuatan, strength yang berbeza. Jadi kita sebagai pemilih, kita kena lihat angle-angle sedemikian. Begitu juga diri kita, kalau kita ni nak dilantik, kita tanya-tanyalah, tepuk dada tanya iman kita. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Hari ni kita habis hadis yang kelima.
Ada masalah tu. Kita ni pertama kita bukan pemimpin. Kemudian orang selesa tengok kita, nak angkat kita jadi pemimpin. Kita pun beritahu aku ni bukannya bagus sangat. Oh, jangan lantik aku ni tak bagus. Tapi orang beri lantik, dia kata, okey, kau nak lantik tak apa, aku cuba dulu kan. Aku cuba dulu kan. Kita pun naik jadi pemimpin. Bila kita naik jadi pemimpin, kita pun cubalah buat yang terbaik, apa yang kita buat. Tapi kita rasa sampai satu tahap, kita tak mampu untuk teruskan kepimpinan. Memang yang terbaik ni kita kena letak betul-betul jawatan. Kita rasakan kita tak mampu. Memang kita rasakan kebolehan kita tu kurang. Sebelum kita memimpin, kita tak tahu kan. Bila dia memimpin, baru kita tahu dia punya masalah begitu, begini. Maka tidak menjadi halangan, tak jadi kesalahan kita. Kita letak jawatan itu. Itu adalah yang terbaik. Itulah biasanya berlaku. Jangan kita teruskan. Kalau kita teruskan, nanti dia akan jadi isu-isu lain lah. Pemimpin kita kena tengok ke kemampuan kita tu. Saya nampak dari angle itulah. InsyaAllah. Okey, saya rasa kita habis tu insyaAllah. Pada kuliah akan datang kita akan masuk hadis yang ke-6, larangan membantu pemimpin yang zalim. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahuma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.